Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Hari ini kita ada satu perkongsian berkenaan dengan kereta Hyundai Getz sebelah sini, ya. Jadi apa yang kita mau share dan apakah keluhan customer ini ialah masalah kepada gearbox. Okey, kita tahu gearbox auto ni dia sensitif dengan masalah minyak dan masalah filter. Isu yang pertama kita bahas ialah kenapa dia tidak boleh masuk gear D ataupun R dan L ataupun kesimpulannya dia tak boleh gerak lah, ataupun dia gerak dia perlu termenung dulu. Itu ciri-ciri gearbox bermasalah. So apa yang kita mau share di sini ialah sebelum kita overhaul kita punya gearbox, kita kena buat langkah-langkah awal dahulu, langkah-langkah penjimatan dahulu sebelum kita buat keputusan untuk kita overhaul gearbox, sebab kos overhaul itu terlalu tinggi. Dan dipahamkan kereta ini, Honda Getz ini dipahamkan dia ada langgar banjir, dan katanya lah dia langgar banjir. Lepas langgar banjir kononnya gearbox ni dah bermasalah. Tapi benarkah begitu? Macam mana, apa kaitannya langgar banjir dengan gearbox? Kalau betul-betul gearbox itu masalah, tiada leaking, tiada seal, apa masalah di situ? Dan betulkah orang ini ada buat jadual servis berkala untuk gearbox, ATF dan juga filter dia? So untuk menjawab persoalan ini, kita kena buka tu gearbox, dia punya crankcase, dan kita akan mendapat jawapan daripada crankcase dan juga keladak yang ada di dalam. So untuk kita buka, untuk model Getz, dia punya crankcase ada terletak di bawah dan kita telah buka. Coba kameramen masuk sini. Ini kita telah buka, ya, dia punya nut semua sini keliling kita akan buka nih, ya. Ini kita buka semua nih keliling. Okey, kameramen boleh nampak ni, kita tengok memang banyak leaking. So dia leaking kebanyakan daripada di sini, daripada chopstick punya o-ring pun ada leaking. Sini sensor dia pun ada o-ring, mungkin leaking. Tetapi yang menyebabkan kenapa leaking banyak di sini, kalau kita nampak leaking lagi ialah di kawasan sini. Coba kameramen tengok sini, betul-betul drive shaft seal. Drive shaft seal dia memang leaking. Kalau kita nampak ni, ni boleh tengok tangan saya leaking ni, minyak ni semua. Kita tengok minyak di daripada drive shaft. So persoalan dia langgar banjir ni di manakah keadaan selepas langgar banjir, betulkah tidak? Kalau kita nampak minyak gearboxnya memang ada putih-putih bercampur dengan, tengok kameramen tengok sini. Ni ada sikit dia punya warna putih, ya, ada putih-putih, memang ada langgar banjir. So soalan dia dari mana datangnya air ni? Satu, mungkin kalau dia langgar banjir dia akan masuk daripada sini, dan yang kedua mungkin daripada pipe radiator yang masuk pergi dalam ni. Okey, kita masuk sini. So kalau kita nampak ini kereta memang kita nampak ada dia punya pipe ni. Ini pipe daripada gearbox, dia kasih sejuk masuk pergi radiator. So kebarang kalian untuk masuk di sini ialah daripada gegelung penyejuk di dalam radiator ni. So minyak gearbox ni disejukkan oleh radiator di dalam bawah radiator punya cap ni, low bawah ni, dia punya bawah punya radiator ni dia ada satu gegelung besi, dia akan sejukkan minyak gearbox, dia akan rolling di sini, dia keluar masuk lah, keluar masuk di sini. Jadi keberangkalian tu minyak gearbox masuk air, mungkin ada keberangkalian di sini. Tetapi bila kita tengok dari segi drive shaft seal tu dan juga laporan customer mengatakan dia ada langgar banjir berwarna masalah, mungkin juga ada logiknya. Tetapi bukan itulah punca sebenarnya kenapa gearbox tu tidak dapat berjalan ataupun tidak dapat bergerak seperti yang sepatutnya. Sebenarnya gearbox ni sudah lama bermasalah kalau melihat kepada masalah ni. So jawapan kepada masalah ini sebenarnya yang tadi itu banjir hanya sebahagian kecil sahaja. Dan kalau kita melihat kepada keadaan condition crankcase dia ni, ya, ini setelah kita buka, dia duduk sini. Sini dia duduk sini. Kita sudah buka. Kita buka lebih kurang berapa biji nut ni? Okey, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 biji nut. Kita buka, kita akan nampak bagaimanakah condition dia. Orang ni dipahamkan dia macam tidak pernah ganti ATF filter. Dan ini ATF filter dia betul-betul hitam tersumbat. Langsung minyak tidak dapat keluar di sini.
So puncak kepada masalah ini sebenarnya bukan masalah banjir yang menjadi puncak utama dia. Mungkin itu sebagian kecil penyumbang kepada masalah ni, lambat gear, dan sekarang ni gear pun tak boleh masuk. Jadi langkah penjimatan ini adalah untuk kita cuba untuk ganti filter dia dulu. Coba kameramen tengok keadaan filter dia. Ini filter dia. Jadi filter yang bagus sebenarnya dia putih. Dan kalau kita nampak dari segi condition crankcase dia ni, kita tengok keladak-keladak yang di sini. Ya, kita nampak dia punya magnet. Ya, kita nampak kameramen boleh rapat sikit. Ini keadaan minyak gearbox dia yang tidak pernah ganti. Ya, ini magnet dia, ini magnet yang kedua. Ini pun sama juga magnet ya. Kita tengok kotoran dia dan kita tengok dia punya keladak-keladak. Ini magnet yang ke berapa nih? Ketiga kan nih. Nah, pun sama juga. So keadaan ini daripada keladak-keladak daripada clutch lining basah dia yang terkikis, keladak ini datang daripada sana dan disebabkan oleh lambat tukar minyak gearbox. So kameramen boleh fokus di sini. Kenapa? Kalau kita nampak gearbox tu lambat tukar gear, kita kena faham. Gearbox auto ni dia berfungsi apabila minyak tu berjalan dengan lancar. Sebab di dalam tu ada planetary gear, piston, dia ada one way bearing, dia ada clutch, reverse, forward clutch, semua itu dipengaruhi oleh minyak. Sekiranya minyak tidak dapat berjalan dengan lancar, maka dia akan kikis tu clutch lining dia ataupun besi-besi di dekat itu ring ataupun dia punya clutch lining basah tu, dia ada besi, dia akan terkikis di sana dan menghasilkan serpihan-serpihan habuk kotoran seperti ini disebabkan minyak lambat tukar. Dan asbab kepada lambat tukar itu dan juga berlaku penyumbatan dari filter. Sebab minyak tu, filter duduk macam ni ya, begini, minyak akan disedut daripada sini, minyak dia akan sedut dari lubang ni, dia akan keluar dan melalui itu body valve. Body valve tu dia duduk sini. Kameramen pusing sini, masuk sini, pusing sini, pusing ya. Jadi kameramen kita tengok ni, kalau kita tengok di sinilah, ini body valve pun kita akan tembak kasih bersih. Dan mudah-mudahan langkah penjimatan ini kita cuba try untuk kita cuba untuk tukar filter dulu dan bersihkan tembak angin di body valve ni untuk memberi kelancaran pertukaran gitu. Mudah-mudahan kita dapat membantu menjimatkan duit customer. Dan kita akan ganti juga yang kedua, kita akan bahas ganti juga drive shaft seal, selain daripada kita ganti filter dan buat ganti minyak baru. Dan kita akan cuba pastikan yang kameramen sini tengok, ini kita ganti ni o-ring. Boleh nampak sana ni, sini sebelah sini. Nampak ni, di sini ada o-ring, di sini pun ada o-ring di bagian chopstick dia, sini ada o-ring, dia keluar. Kita takut nanti lepas kita ganti, kita gam, takut nanti di kawasan leaking ini menyebabkan lagi minyak tidak cukup dan boleh menyebabkan pertukaran gear tidak dapat berjalan dengan baik. So itu antara tips-tips kenapa kita perlu buat langkah penjimatan sebelum kita overhaul. Sebab apa yang kita pasti sekarang ini, customer ni kata dia nak overhaul, mungkin dia tidak cukup budget, dia cakap. Jadi kita buat langkah penjimatan. Tapi apabila kita membuka dia punya filter, kita terkejut bahawa filter ni sebenarnya dia tidak pernah ganti kalau ikut, sebab dia masih lagi original dari kilang. Dan saya rasalah sebab tengok filter dia betul-betul hitam, legam, tiada langsung span yang warna putih-putih itu. Dan berkeladak di sini memang filter tidak dapat lalu lah minyak ni. Kalau kita nampak ni keladak, boleh kameramen nampak sini ya, kita nampak ni memang tiada ruang untuk minyak bergerak lancar ke atas sini. Jadi kalau kita nampak ni filter pun masih macam asal dia, masih ada Hyundai punya ya, nampak kameramen kita nampak ni dia ada H lagi ni ya, logo Hyundai. So saya harap selepas kita ganti filter ini, kita harap dapatlah menjimatkan duit customer dengan cara kita buat langkah penjimatan tu, ganti filter dan juga o-ring dan juga drive shaft seal tu untuk mengelakkan kos yang lagi tinggi, iaitu overhaul. Tapi sekiranya kita sudah kita buat labeling, ganti filter semua, tetapi still juga masih masalah, kita tidak boleh buat apa-apa selain kita overhaul jugalah. Tapi ini adalah langkah awal untuk kita cuba supaya customer ni dapat menjimatkan kos. Kita cuba dulu untuk kita servis dulu, ganti filter baru ni dan kita ganti minyak baru serta kita labeling. Kalau sekiranya benda ni dapat berjalan dengan baik, insyaAllah, maka kita pun lega jugalah dapat membantu menjimatkan duit customer lah. Jadi itu sahaja yang kita boleh kongsi hari ini. Apa yang kita boleh syorkan dengan pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan kenderaan automatik maupun CVT, cuba alert ataupun prihatin dengan kenderaan
anda, di mana buatlah servis berkala, yaitu setiap 50.000 ganti filter ni. Setiap 50.000 ni ganti filter ATF, sebab kos untuk repair gearbox ni sangat tinggi. Kalau macam ATF ni mungkin dalam 4.000 3.000 lebih untuk ATF punya. Untuk CVT, tengok apa model kenderaan, biasa mencecah 6.000 CVT hingga 7.000, ada yang 8.000. Tengoklah bagaimana tahap kerosakannya, tapi range-nya dalam 6.000 lebih kalau CVT. So lebih baik kita menjaga sebelum terlambat, sebab bila terlambat kita servis filter dan juga minyak gearbox, kita risau nanti kosnya lagi besar. Dan kita tidak mau benda yang kecil, tapi oleh disebabkan gara-gara kita tidak alert, maka kos tu akan bertambah berlipat kali ganda. So itu saya perkongsian perkongsian tentang pentingnya penjagaan minyak gearbox. Yang kita share sekarang ni adalah Hyundai Getz, di mana dia datang towing di sini. So kita cuba membantu mereka ni untuk tukar dulu filter dia dan kita labeling, harap-harap dapat menjimatkanlah ataupun dapat menyelesaikan masalah customer ni. Kalau tidak dapat juga, kita dah explain dengan customer, kita sudah buat langkah penjimatan, tak dapat terpaksa kena overhaul juga lah. So insyaAllah itu saja perkongsian hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Sekiranya video ini ada manfaatnya, boleh subscribe, like ataupun share, dan boleh komen. Sekiranya mungkin juga adalah pengguna Hyundai ataupun pengguna kereta auto, ya, perlu jaga setiap 50.000 tu ganti ATF filter, dan 25.000 begitu ganti minyak saja. 50.000 capai 50 ganti filter dan sekali jalan minyak dia lah. So itu saja tips penjagaan minyak gearbox auto. So kita sama-sama untuk alert tentang kenderaan auto ni. Okey, sekiranya ada komen-komen ingin ditanya dan ada cara lebih baik daripada saya untuk mendeteksi masalah gearbox ni, adapun mungkin ada kaedah cara untuk menjimatkan lagi kos, mungkin boleh di-share di ruangan komen tersebut. Bukan saja Hyundai, tapi apa saja kereta yang menggunakan sistem ATF. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum.